Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 7 ingin membentangkan tajuk 7 iaitu e-publishing and mind mapping tools. Saya akan mulakan dengan definisi e-publishing. Penerbitan elektronik merujuk kepada banyak cara yang penerbit atau orang lain dapat menerbitkan buku, artikel atau jenis literatur lain sebagai kandungan digital. Menurut F.W. Lancaster, penerbitan elektronik adalah proses publikasi di mana manuskrip tersebut disampaikan dalam format elektronik, diedit, dicetak dan bahkan didistribusikan ke pembaca atau pengguna dalam bentuk elektronik dengan menggunakan teknologi komputer dan telekomunikasi. Produksi dokumen dalam bentuk terbaca komputer untuk distribusi melalui jaringan komputer atau dalam format lain seperti CD-ROM. Penerbitan elektronik adalah perdagangan elektronik dalam barang dan jasa digital yang ditujukan untuk konsumsi oleh akal manusia. Seterusnya adalah jenis-jenis e-publishing. Penerbitan elektronik boleh dikategorikan menjadi dua cara iaitu offline dan online. Dalam informasi penerbitan offline, sepenuhnya diserahkan ke pemilikan pembeli atau pengguna yang dapat mengaksesnya dalam jumlah tidak terbatas tanpa perubahan lebih lanjut. Misalnya, perangkat lunak komputer iaitu software atau bahan referensi pada compact disk dalam bentuk fisik dan transportable. Ini dapat diakses berulang kali menggunakan pembaca elektronik seperti komputer peribadi atau compact disc player. Contohnya adalah seperti e-book dan CD. Dalam publikasi online, informasi tersebut tetap berada dalam komputer yang dikuasai penerbit. Biasanya hanya dapat diakses dengan pembayaran untuk setiap penggunaan. Tidak seperti penerbitan offline, penerbitan secara online dapat terus diperbaharui dan disempurnakan. Dalam penerbitan offline, penerbit tidak memiliki cara untuk memperbaharui database dengan cepat. Jadi, edisi baru atau suplemen harus didistribusikan secara berkala ke setiap pengguna. Contohnya adalah seperti blog dan mobile apps. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan kesan positif serta kesan negatif bagi e-publishing. Baiklah, kesan positif e-publishing yang pertama, penerbitan elektronik tidak memerlukan jangka masa yang lama untuk menerbitkan sesuatu bahan. Jika sekiranya ia ingin dicetak secara fizikal, hanya pengarang asal perlu menaipnya dengan komputer dan setelah menyemaknya, ia terus dikemukakan kepada penerbit jika ia ingin diterbitkan. Kesan positif yang kedua, penerbitan elektronik memudahkan kerja pencarian maklumat dengan wujudnya jurnal-jurnal yang diterbitkan secara online, khususnya jurnal berbahasa Inggeris. Ada juga laman-laman web berbahasa Melayu yang menerbitkan rencana-rencana ilmiah yang dapat dijadikan sebagai rujukan. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan kesan negatif. Kesan negatif yang pertama, kos permulaannya agak mahal berbanding peralatan lama yang sedia ada. Selain itu, penerbitan elektronik khususnya secara online akan mengurangkan keberuntungan masyarakat kepada buku-buku dan jurnal-jurnal termasuk akhbar-akhbar harian. Kesan negatif yang kedua, teknik hypertext dalam penerbitan online memungkinkan satu teks terhubung dengan teks lain. Hanya dengan menggunakan satu klik tertikus, mengubah cara membaca yang linear dan sekuensial dengan hypertext di internet. Pembaca dengan mudah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Saya akan terangkan cara untuk buat e-book melalui Canva di bawah tajuk e-publishing. Pertama sekali, type canva.com. Canva ni kita boleh login melalui dengan Gmail ataupun Facebook account juga boleh. Lepas tu dekat search Canva atas ni, tulis US letter, tekan pada US letter document. Kemudian tekan pada create a blank US letter document. Berarti buat macam ni. Okay. Kita akan nampak dekat bahagian belah kiri ni akan ada template-template yang kita boleh gunakan. Berarti tak? Video macam ni. Berarti
ada macam-macam jenis template, warna, design, boleh pilih je. Di screen. Pegang di screen. Saya sarankan untuk kita pilih template yang ada lebih daripada satu muka surat untuk senang kita edit. Kalau nak tahu dia ada satu muka surat ataupun lebih, contoh kalau kita staykan kita punya mouse dekat template tu, kalau dia tak bergerak, maksudnya dia ada satu muka surat saja. Tapi kalau macam ni, dia bergerak, maksudnya ada lebih daripada satu muka surat. Okay, saya pilih yang ni. Okay. Lepas tu ini adalah muka surat dia, muka surat pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima. Okey. Kita klik pada muka surat yang pertama ni. Dekat bahagian atas ni kita boleh tukar ikut tajuk e-book kita. Kat sini kita boleh tukar ikut tajuk e-book kita. Okay. Lepas tu untuk background pink ni kita boleh juga ubah ke warna kesukaan kita, sama ada warna hitam, warna putih pun boleh, warna kelabu, biru, merah, ataupun kalau nak warna lain yang tak ada kat dalam ni pun boleh, tekan kat button tambah ni. Okay. Lepas tu carilah warna yang kita nak, warna kuning ke warna hijau. Dia punya button yang bawah ni boleh gerak-gerak, yang dekat atas ni pun boleh. Macam tu. Okay. Kemudian contohlah kalau kita tak nak corak yang garis-garis ni, kita boleh buang dan kita juga boleh tukar corak tu. Untuk gambar ni pun kita boleh tukar lah. Contohlah kita nak gambar lain, kalau nak tukar gambar nak delete lah kan. Sama ada kita just klik dekat gambar ni dan tekan delete dekat keyboard kita, ataupun boleh je tekan trash bin atas ni, delete image. Okay. Lepas tu kita nak masukkan gambar lain lah kan, kita klik pada sini nanti. Contohlah gambar kita boleh ambil dalam gambar dalam Canva, ataupun boleh juga upload daripada folder kita lah. Contoh kalau ambil daripada Canva ni, tekan elemen ni. Okay, contohlah nak cari gambar apa ni, apps lah. Okay, type apps. Lepas tu tekan dekat foto ni, atas ni foto. Kemudian pilihlah gambar-gambar yang sesuai untuk tajuk e-book tu kan. Okay, kalau saya contohlah saya ambil gambar ni. Gambar ni kita drag je dia. Macam contoh nak ambil gambar ni, drag je masuk dalam ni. Macam tu. Nanti dia akan tukar terus. Okay. Kemudian kalau bawah ni pun boleh tukar juga. Kat tulisan-tulisan ni semua kita boleh tukar. Nak letak kita punya nama ke nanti semua kan. Okay. Kemudian untuk page, masukkan page yang seterusnya, tekan add page bawah ni. Lepas tu pergi kepada template kita tadi, masukkan page yang kedua. Okay, page yang kedua kita. Lepas tu sama juga kalau nak ubah semua ni. Okay, warna background belakang ni, tekan atas ni, yang dekat belakang background color ni, tukarlah pada warna kelabu contohnya. Okay. Gambar ni, okay, katakanlah kali ni kita nak guna gambar daripada, mula kita lihat dulu, nak guna gambar daripada kita punya folder lah. Tekan ke upload ni, yang ketiga ni. Okay, kemudian tekan upload media. Masukkanlah gambar yang kita nak. Gambar-gambar yang kita dah upload dalam Canva ni, dia akan ada dekat bahagian tepi ni, bahagian kiri ni. Jadi kita drag je gambar yang kita dah upload tu masuk dalam gambar yang kita nak ni. Macam tu. Okay. Dan seterusnya lah untuk gambar yang bawah ni kalau nak tukar juga. Lepas tu kalau elemen ni yang garis-garis ni kita nak buang, tekan je delete. Okay, katakanlah nak masuk elemen lain. Elemen yang kat sini ni macam ada macam-macam corak lah. Okay, tekan all ni. Contohlah nak masukkan gambar
abstract. Contohlah nak masukkan corak yang ni. Okay, corak ni kita bolehlah besarkan, nak kecilkan. Lepas tu corak ni juga, animasi juga kita boleh tukar warna dia. Katakanlah nak warna putih. Okay. Lepas tu kecilkan. Macam tu. Kalau untuk bahagian position ni kita boleh letaklah sama ada kita nak letak dia dekat depan tulisan tu ataupun belakang tulisan. Okay. Boleh juga pilih elemen-elemen yang lain. Kemudian kalau kita nak tukar, maksud kita dah ada bahan untuk input tu kan, kita just klik je dekat tulisan dia ni, masukkan kita punya bahan untuk input tu. Tulisan font untuk tulisan ni pun kita boleh tukar dekat atas ni. Ada macam-macam pilihan lah dekat sini. Nak tukar saiz tulisan pun boleh, sama ada besar lagi ataupun nak kecil pun boleh. Lepas tu tulisan ni pun kita boleh tukar warna dia. Dekat bahagian sini yang huruf A ni, text color ni, tukar contohnya nak warna biru. Okay, tulisan tu akan jadi warna biru. Kemudian untuk nak add page lagi, kita nak masukkan page yang seterusnya, tekan balik template tu dan masukkan page yang seterusnya. Add page lagi, masukkan page seterusnya. Lepas tu kita boleh ikut kesukaan kita daripada segi warna, saiz tulisan, isi-isi dia, gambar semua boleh. Lepas tu untuk bentuk tulisan pun boleh juga kat atas ni. Contohnya contoh sini kan. Okay, sini kita bolehlah tukar dengan tulisan sama ada nak macam tu ke, lepas tu nak bold, nak sengitkan ke. Dekat effect ni pun boleh, sama ada kita nak letak kita punya tulisan tu bentuk macam mana, ada bayang-bayang ke, gerak-gerakkan dia ke, macam tu. Lepas tu kalau nak, contoh kita nak tukar teks lah kan, teks yang ada warna-warni, boleh juga ambil kat sini. Contohlah kita klik lah, kita nak tulisan yang ni, good vibes ni, tekan je. Okay. Nanti dia keluar. Bolehlah tulis kat sini, dia jadi sama macam good vibe ni, apa yang kita nak tulis. Contoh nak tulis, jadilah macam tu. So kalau macam tulisan ni besar sangat, bolehlah kecilkan. Okay. Kemudian contohlah kita dah siap semua ni, kita dah samakan warna dia. Okay, semua dah siap. Lepas tu bila kita nak share, nak export dia ni, tekan dekat bahagian anak panah ke bawah ni, download ni. Lepas tu dekat PDF ni, misalnya yang dia dah suggestkan pada kita, tekan PDF ni kan, high quality. Lepas tu all page, kalau nak download semua, export semualah, done.
Lepas tu um, okay, kita nak tengok kita punya hasil yang PDF kita dah download tadi. Kat folder kita, tekan tadi kita punya tajuk tadi. Inilah hasil dia. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Pengertian mind mapping adalah alat pemikiran organisasi yang memudahkan seseorang meletakkan pelbagai maklumat dalam ingatannya dan seterusnya mendapatkan semula maklumat itu pada bila-bila masa dia memulakannya. Jadi, pengertian mind mapping adalah teknik untuk menyusun nota untuk membantu seseorang menggunakan segala potensi otak untuk menjadi optimum. Caranya menggabungkan otak kiri dan otak kanan. Kaedah ini memudahkan untuk memasukkan maklumat dari dalam otak. Pemetaan minda merupakan teknik terbaik dalam membantu proses pemikiran otak secara berkala kerana ia menggunakan teknik grafik yang diperoleh daripada pemikiran manusia yang berguna untuk menyediakan kunci universal untuk membuka potensi otak. Kaedah pemetaan minda akan meningkatkan daya ingatan seorang sehingga 70%. Seterusnya, jenis-jenis mind map. Yang pertama, mind map syllabus. Peta konsep jenis ini sering dirujuk sebagai pemetaan makro. Kewujudan mind map syllabus ini digunakan untuk membantu memberi gambaran tentang apa yang telah dipelajari. Yang kedua, mind map bab. Mind map bab ini dibuat berdasarkan beberapa siri bab yang telah dipelajari sebelum ini. Peta konsep jenis ini biasanya dibuat dengan merumuskan perkara-perkara penting dalam sesuatu pelajaran dengan tujuan untuk memudahkan untuk mengingatinya. Dan yang terakhir sekali, mind map paragraph. Mind map paragraph ini menyediakan maklumat dengan lebih lengkap dan terperinci. Kita bukan sahaja dapat melihat penerangan ringkas bagi setiap bab yang dipelajari, tetapi juga penerangan bagi setiap bab. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Hari ini saya akan menunjukkan cara-cara untuk membuat mind mapping menggunakan apps Mindomo. Mula anda buka Google, anda type Mindomo. Okay, anda type Mindomo. Dia akan keluar begini. Okay, pastikan anda ambil yang anda tekan yang atas sekali, Mindomo. Okay, bila anda tekan tu, anda perlu login dulu menggunakan akaun Google. Kemudian dia akan terus keluar home begini. Okay, apps Mindomo ni anda boleh membuat sebanyak 3 mind mapping saja. Lebih pada tu anda perlu bayar. Okay, lepas dah keluar macam ni, keluar dekat home ni, kalau anda nak buat mind mapping, anda tekan klik. Dia akan keluar dia punya pilihan untuk template. Okay, ni antara template untuk mind map. So hari ni saya akan pilih yang tree organigram. Tekan create. So dia akan keluar macam ni. So kalau anda boleh je kalau nak tulis terus pun boleh, just tulis. Okay, so basically atas ni adalah tajuk besar dia. Yang bawah ni, second line ni adalah main topic. Dan yang bawah ni adalah subtopic. Okay, main topic ni adalah point dia. Dan subtopic ni adalah huraian dia. So sekarang ni saya akan ajar anda buat satu contoh. Kalau nak buang dia, just tekan tepi ni and tekan menggunakan right mouse. Okay,
Kita cut. Ini cut. Dan lagi sama cut. Okay, so tajuk besar kita hari ni adalah FKI. Okay, so FKI adalah tajuk besar kita. Okay, kalau anda nak tambah main topik iaitu point kita, boleh tekan kat sini. Okay, sebelah kanan ni kat atas. Okay, ni adalah main topik kita. Okay, bawah FKI kita ada iTag. Okay, so iTag ni adalah main topik. So kalau nak tambah subtopik, just tekan sebelah dia. Pastikan anda punya selection ni ada dekat main topik. Kalau anda tekan kat sini, selection anda kat sini, lepas anda tekan yang subtopik, dia akan keluar macam ni. Okay. Kita padak ni. Okay, selection kita dekat iTag dah. So kita tambah dia punya subtopik. Okay, subtopik kita. So dalam iTag ada subjek Malaysia Malaysia FCI. So ini adalah tajuk besar, ini adalah main topik, ini adalah subtopik. Okay, kat sini boleh juga anda nak tambah gambar ataupun emoji. Okay, anda tekan right mouse, selection satu, right mouse. Ni emoji, ini gambar, ini video, ini voice, and ini macam link untuk anda letak sebarang link. Anda just copy paste saja. Okey, contoh kita letak macam ni. Okey, yang tambah ni anda nak letak insert apa-apa yang macam dokumen ke foto ke. Okey, yang kedua ni adalah macam dia punya design untuk topik besar. Yang kedua ni font dia, anda boleh pilih font anda dan color. Yang ketiga ni adalah dia punya bentuk mind map. Mind map anda. Okay. Kalau macam ni, dia akan jadi macam ke tepi. So ikut atas kreativiti masing-masing. Okay, yang kedua ni adalah anda punya account, maklumat anda. Yang last sekali adalah dia macam untuk anda cut, copy paste. So sebelum saya lupa, anda juga boleh mind map ni ialah autosave. So dia autosave. Kalau anda boleh juga share kepada orang guna link ni, dia akan beri pilihan view atau edit. Itu saja. Terima kasih semua. Ada apa-apa soalan tak? Nak tahu semua tu. Saya ada satu soalan. Saya nak tanya berkenaan website Mindomo yang korang guna untuk tutorial tadi tu. Dia kena bayar ke website tu? Terima kasih. Untuk Mindomo tu tak perlu bayar untuk 3 mind map yang pertama. Kalau nak create mind map yang keempat, dah kena update ke premium, jadi kalau nak buat mind map lagi kena bayar. Oh, faham. Terima kasih.